Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 13 akan membentangkan mengenai etika dan peradaban dalam tamadun Yunani. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengetahui serba sedikit mengenai tamadun ini. Tamadun Yunani berkembang di semenanjung Greece dan pulau-pulau di sekitarnya. Kawasan ini adalah dikelilingi oleh Laut Aegean dan Laut Mediterranean. Tamadun ini bermula dengan pembentukan pertempatan manusia yang dikenali sebagai negara kota atau polis. Negara ini adalah terbentuk daripada gabungan beberapa buah kampung dan bandar pada sekitar tahun 1000 hingga 800 sebelum Masihi. Kotanya adalah dikelilingi oleh kawasan pertanian dan di dalam kota mempunyai pasar, kubu, kuil serta istana. Negara kota Yunani yang paling menonjol ialah Athens, Sparta dan Korinth. Setiap negara kota memiliki corak pemerintahan serta undang-undang tersendiri dan tamadun ini juga mempercayai pada beberapa tuhan. Masyarakat Yunani adalah sentiasa bersatu padu tetapi peperangan kerap berlaku antara mereka. Pemerintahan dan pentadbiran di Athens. Pada mulanya Athens di bawah pemerintahan monarki, iaitu raja sebagai ketua pemerintah. Raja dibantu oleh 2 orang konsul. Peranan raja sebagai ketua hakim, ketua tentera dan ketua agama merosot apabila 2 orang konsul semakin kuat. Maka bermulanya pentadbiran oligarki. Pemerintahan aristokrasi muncul akibat pemerintahan golongan bangsawan atau aristokrat. Perasaan tidak puas hati rakyat terhadap pemerintahan aristokrasi telah berlakunya rampasan kuasa, dikenali sebagai tirani atau diktator. Sistem pentadbiran telah dikuasai oleh golongan kaya atau tentera. Mereka diberi kuasa mutlak dan bersikap zalim dalam pentadbiran. Sistem demokrasi telah lahir atas senterangan golongan aristokrat. Dalam sistem demokrasi, Dewan Perhimpunan dan Majlis kendali oleh warga negara lelaki dewasa. Warga negara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan selama 6 bulan hingga setahun. Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali sebulan. Ahli majlis, magistrate dan juri telah dipilih dalam Dewan. Segala keputusan Dewan dikendali oleh majlis. Di Sparta, sistem pemerintahan tentera telah diamalkan. Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik agar melahirkan tentera yang bersemangat patriotik dan handal. Perundangan. Dalam tamadun Yunani, Dewan Perhimpunan berfungsi mengubah undang-undang. Kepentingan undang-undang diutarakan oleh Plato dalam bukunya Republik. Menurut Plato, negara harus diperintah oleh ahli falsafah kerana mereka cekap, terbaik dan berupaya mengubah undang-undang. Sistem sosial. Organisasi sosial masyarakat dalam tamadun Yunani di Athens membahagikan penduduknya kepada 3 kumpulan. Yang pertama ialah warga negara, yang kedua ialah penduduk bukan warga negara dan yang ketiga ialah golongan hamba. Kumpulan pertama mempunyai hak dalam politik negara kota sementara golongan kedua dan ketiga tidak memiliki hak tersebut. Di Sparta, terdapat 3 kelas sosial. Kelas pertama ialah warga negara, Sparta Tulen. Kelas kedua ialah para pekerja, artisan dan pedagang. Manakala kelas ketiga ialah helot yang mengusahakan tanah dan merupakan golongan majoriti. Helot yang merupakan kelas ketiga memainkan peranan penting dalam ekonomi Sparta. Oleh sebab jumlahnya yang besar, kelas ini sentiasa menjadi ancaman kepada kelas pemerintah. Ini merupakan faktor utama mengapa sistem ketenteraan diamalkan. Seterusnya, etika tamadun Yunani. Yang pertama adalah bahasa. Menganggap bahasa ialah lambang ketikian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam. Etika dalam tamadun ini juga menganggap bahasa Yunani itu termulia dan semula jadi. Oleh itu, ia perlu dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. Akibatnya, bahasa itu dianggap tetap, tidak berubah dan tidak perlu dibaiki. Ketiga adalah pemikiran etika ahli falsafah. Yang pertama, pemikiran etika Sokrates dan Plato. Sokrates merupakan bapa ilmu etika dan akhlak, manakala Plato pula merupakan anak murid Sokrates yang menganalisis teori dan pemikiran Sokrates. Sokrates mengatakan kebaikan adalah ilmu. Oleh itu, menurutnya orang yang berilmu tidak melakukan kesalahan. Hal ini kerana menurut mereka faktor yang mempengaruhi akhlak manusia terdiri daripada kebebasan, tanggungjawab, emosi, nafsu, niat, undang-undang, adat dan agama. Pemikiran etika Plato juga terarah kepada eudaimonia, iaitu bagaimana cara untuk mendapatkan kebaikan atau fadilah yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Dalam erti kata lain, kedudukan yang menekah bagi seseorang mencapai kebahagiaan.
Menurut Plato, intelektualisme dan hedonisme merupakan kebahagiaan. Selain itu, Plato juga menganggap keadilan dan kebahagiaan mempunyai hubungan antara satu sama lain. Terdapat larangan untuk menumpahkan darah manusia dan haiwan kerana mereka mengamalkan amalan vegetarian. Yang kedua, pemikiran etika Aristotle. Menurutnya, etika berasal daripada adat atau kebiasaan kerana ia adalah hasil daripada proses membiasakan diri dalam melakukan sesuatu kebaikan seperti adil, berani dan dermawan sehingga kebaikan tersebut menjadi akhlak ataupun adat kebiasaan kepada seseorang. Etika wujud dalam jiwa manusia dan terbahagi kepada dua jiwa, iaitu jiwa rasional dan jiwa tidak rasional. Dalam jiwa rasional terdapat etika seperti kebijaksanaan, falsafah, kemahuan untuk belajar, ingatan dan sebagainya. Manakala jiwa yang tidak rasional pula terdapat pelbagai kebaikan moral seperti kesederhanaan, keadilan, keberanian dan akhlak mulia yang lain-lain. Yang ketiga, pemikiran etika Pythagoras. Konsep keabadian roh di mana ianya menganggap roh yang baik akan hidup semula dalam jasad yang baik, manakala roh yang jahat pula akan menjelma ke dalam jasad yang jahat. Etika keempat adalah pendidikan. Di Athens, ianya bertujuan untuk melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani kerana manusia cemerlang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat. Manakala Sparta pula bertujuan untuk melahirkan warga negara tentera yang sempurna, gagah dan setia dalam negara kota. Etika yang terakhir adalah kepercayaan kepada Tuhan. Di Athens, perayaan-perayaan utama mereka meminjamkan nama mereka kepada bulan. Peristiwa-peristiwa seperti perayaan, olahraga, contohnya sukan Olimpik dan persembahan teater telah diadakan sengaja untuk menghormati dewa tertentu. Terusnya, saya akan menceritakan mengenai peradaban. Peradaban bermaksud satu peringkat pencapaian budaya yang lebih tinggi dan maju. Apakah budaya yang boleh kita lihat daripada tamadun Yunani? Saya akan perincikan 3 budaya yang boleh kita lihat kesannya sampai ke hari ini. Antaranya, mereka menggunakan kepakaran dalam ilmu perahu layar sedia ada untuk mencipta dan membina sebuah kapal layar yang lebih kukuh dan lebih besar dari apa yang sebelumnya mereka cipta. Dengan adanya penciptaan perahu layar tersebut, ianya secara tidak langsung telah meningkatkan dan merancakkan lagi aktiviti perdagangan laut dan menjadi alat pengangkutan penting dalam peperangan pada waktu itu. Aspek sastra, kalau kita boleh lihat pada zaman tamadun Yunani, mengalami peningkatan secara meluas semasa pemerintahan Empayar Rom. Ini boleh dibuktikan melalui karya yang telah dikarang oleh tokoh sastra Yunani, iaitu Homer dan Hesiod. Hesiod ialah penyair dan telah menulis 2 buah buku puisi, iaitu Theology dan Works and Days. Manakala Homer pula menghasilkan 2 buah epik, iaitu Iliad dan Odyssey, yang menceritakan tentang kisah peperangan antara Achaea dan Troy pada tahun 1184 sebelum Masihi. Tahukah anda semua bahawa tulisan yang kita warisi pada hari ini juga berasal daripada tulisan orang Phoenicia? Tulisan ini tersebar kepada orang Yunani pada tahun 800 sebelum Masihi. Dalam tamadun Yunani, tulisan itu ditambah huruf vokal. Tulisan ini kemudiannya diwasai oleh orang Rom dan menjadi tulisan Rom dan tersebar ke barat sehingga sampai kepada masyarakat Asia Tenggara dalam bentuk tulisan Rumi.